Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. 1,558 dos vaksin diberikan kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun pada 23 April 2022 yang membawa kepada jumlah keseluruhan pemberian dos pertama vaksin kepada 16,314 kes, iaitu 38% dalam kumpulan umur tersebut. Sementara itu, sebahagian daripada kanak-kanak dalam kumpulan umur itu juga telah mula menerima dos kedua vaksin berkenaan dengan 61 dos, meliputi 0.1% kanak-kanak. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Hisham bin Haji Jaafar Menteri Kesihatan memaklumkan perkara itu semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 yang berlangsung petang kemarin di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Dalam pada itu, liputan bagi penduduk negara ini yang telah menerima 3 dos vaksin adalah kekal pada kadar 64%. Sebanyak 105 kes baru telah dilaporkan, iaitu 98 kes hasil ujian ART dan 7 kes adalah hasil dari 808 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan. Oleh itu, jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam setakat ini ialah 141,119 kes. Terdapat 2 kes yang dikategorikan dalam kategori 5, yakni mereka yang memerlukan rawatan unit rawatan intensif ataupun ICU, manakala tidak ada kes sedang berada di kategori 4, yakni mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Sebanyak 158 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 139,882 kes. Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 1,019 kes, iaitu 20 kes sedang dirawat di hospital, manakala 999 kes sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Pengiran Muda Abdul Matin dan Majlis Perundingan Kampung Mulaut Mukim Sengkurong petang kemarin mengadakan Majlis Khatam Al-Quran dan penyampaian derma anak-anak yatim Kampung Mulaut. Hadir Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Dato' Paduka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato' Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Ad-Duha hingga surah An-Nas secara beramai-ramai oleh peserta tadarus. Majlis diselajurkan dengan penyampaian derma kepada 17 orang anak-anak yatim Kampung Mulaut. Lebih 100 orang anak-anak yatim di Kampung Sengkurong A, B dan Kampung Tanjung Nangka menerima derma sempena bulan Ramadan. Majlis dianjurkan oleh Jawatan Kuasa Takmir Masjid Sultan Sharif Ali Sengkurong petang kemarin. Penyampaian derma disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Dato' Laila Raja, Major Jeneral Bersara, Dato' Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua. Derma merupakan hasil sumbangan dari persatuan-persatuan dan orang ramai bagi membantu dan meringankan beban anak yatim. Dalam mengimarahkan bulan suci Ramadan pada tahun ini, Muslimah dan Jawatan Kuasa Masjid Rashidah Sa'datul Bolkiah kemarin menganjurkan Majlis Khatam Al-Quran dan penyampaian derma anak-anak yatim dan orang kurang upaya. Majlis diadakan di masjid berkenaan Kampung Sungai Akar. Hadir Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Dato' Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Dato' Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. 34 orang anak yatim dan 10 orang kurang upaya menerima sumbangan derma pada majlis ini.
Sementara itu, 13 orang anak yatim kawasan Kampung Delima dan sekitarnya menerima derma dari Surau Maktab Teknik Sultan Saiful Rijal yang disampaikan oleh Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis diselajurkan dengan Majlis Khatam Al-Quran. Majlis berbuka puasa diadakan kemarin bagi ahli-ahli Persatuan Semata Brunei. Majlis diadakan di Hotel Radisson, Bandar Seri Begawan. Hadir yang berhormat Meja Jara Bersara Dato' Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan, Bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Dato' Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga diadakan penyampaian sumbangan kepada ahli persatuan berkenaan dan sumbangan bernilai RM10,000 bagi persatuan tersebut. Juga hadir tuanya terutama Alok Ahmed Bat Dimri, Pesuruhjaya Tinggi India ke negara Brunei Darussalam. Puluh kes kebakaran berpunca daripada bebanan penggunaan elektrik yang berlebihan atau daripada peralatan pengguna. Data tersebut adalah berdasarkan daripada statistik Jabatan Perkhidmatan Elektrik daripada bulan Januari 2021 hingga April 2022. Perkara itu antara yang dikongsikan semasa sidang media bersama Jabatan Bomba dan Penyelamat, Otoriti Elektrik Negara Brunei Darussalam AENBD dan Jabatan Perkhidmatan Elektrik DES mengenai keselamatan kebakaran elektrik menjelang Hari Raya. Sidang media berlangsung di Jabatan Bomba dan Penyelamat Berakas. Awang Muhammad Amir Sharifuddin bin Haji Ali, Pemangku Pengarah Jabatan Perkhidmatan Elektrik, menyarankan orang ramai untuk menggunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga boleh menjimatkan perbelanjaan penggunaan tenaga elektrik. Pemeriksaan dan pengujian ke atas pendawaian elektrik di premis persendirian dan perniagaan iaitu setiap pos LPG. Sementara itu, penolong penguasa bomba Pengiran Muhammad Ali Rahman bin Pengiran Haji Soleh, Ketua Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat, menasihatkan agar langkah-langkah pencegahan awal hendaklah dijadikan sebagai amalan keselamatan. Pastikan menutup suis elektrik selepas menggunakannya dan elakkan penggunaan peralatan elektrik yang berlebihan atau terlalu lama. Awang Ahmad Reza bin Datuk Seri Setia Haji Abdul Rahman, Ketua Otoriti Elektrik Negara Brunei Darussalam, semasa sidang media pula menekankan kepentingan keselamatan dalam penggunaan tenaga elektrik. Pihak AENBD juga ingin mengingatkan orang ramai supaya akan sentiasa mematuhi undang-undang, terutama sekali mengenai isu-isu yang berkaitan bagi aktiviti pencurian kabel elektrik. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Masin lewat petang kemarin mengadakan Majlis Khatam Al-Quran sempena penutupan tadarus. Majlis diadakan di Masjid Kampung Masin. Hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrum bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah, diikuti dengan bacaan tahdim dan diakhiri dengan bacaan doa khatam serta Allah peliharakan Sultan. Majlis juga diselajurkan dengan penyampaian derma kepada 35 orang anak yatim kawasan Kampung Masin dan Bebatik dan sumbangan wakaf. Majlis turut disurikan dengan ceramah khas Nuzul Al-Quran. Jurudong Park Country Club Sendirian Berhad JPCC dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Kilanas petang kemarin mengadakan majlis penyampaian derma untuk anak-anak yatim bagi Kampung Kilanas.
Penyampaian derma disempurnakan oleh Dato' Paduka Seri Haji Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya Pasukan Polis Diraja Brunei. 28 anak yatim yang tinggal di Kampung Kilanas menerima derma berkenaan. Juga menyampaikan derma Dayang Haja Siti Norzalina binti Pehin orang kaya Lela Raja Dato' Seri Laila Jasa Haji Awang Abdul Rahman, Pemangku Pengurus Besar JPCC. Persilakan. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Telisai lewat petang kemarin mengungkayahkan majlis penutupan bertadarus Al-Quran yang diselajurkan dengan penyampaian sumbangan untuk anak-anak yatim. Di majlis ini, 16 orang anak yatim dari kawasan Kampung Telisai menerima sumbangan. Menyampaikan sumbangan tuannya terutama Dr. Sujatmiko, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Indonesia ke negara Brunei Darussalam, dan Awang Haji Ramli bin Haji Lahid, Penasihat Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Telisai dan Majlis Perundingan Kampung Telisai. Persatuan Jururawat Negara Brunei Darussalam Penjuru mengadakan program Jejak Kasih Ramadan dengan mengunjungi 13 buah rumah bekas jururawat dan bidan yang memerlukan bantuan bersempena bulan Ramadan. Penyerahan sumbangan berlangsung kemarin di kediaman rumah penerima di 3 buah daerah. Di daerah Brunei dan Muara, 6 orang penerima bekas jururawat dan bidan menerima sumbangan yang disampaikan oleh Datin Paduka Hajah Suraya Noraidah binti Abdullah yang di-Pertua Persatuan Jururawat Negara Brunei Darussalam Penjuru. Sementara di daerah Tutong, sumbangan kepada 3 orang penerima disampaikan oleh Dayang Hajah Asmah binti Haji Omar, naib yang di-Pertua Persatuan Penjuru. Manakala 4 orang bekas jururawat dan bidan di daerah Blight menerima sumbangan yang disampaikan oleh Dayang Hajah Siti Halimah binti Muhammad Tahir, Ketua Bahagian Sosial dan Kebajikan Persatuan Jururawat Negara Brunei Darussalam. Saya amat bersyukur dan berterima kasih di atas sumbangan dan perhatian Persatuan Jururawat Negara Brunei Darussalam. 27 orang anak yatim sekitar Kampung Bengkurong, Sinarubai dan Burung Lepas petang kemarin menerima derma semasa majlis khatam bagi Masjid Kampung Bengkurong. Majlis berlangsung di Masjid Kampung Bengkurong. Penyampaian derma disempurnakan oleh Dato' Paduka Dr. Haji Ismail bin Haji Durrahman. Majlis bermula dengan bacaan surah Al-Fatihah yang dipimpin oleh pegawai hal ehwal masjid dan disusuli dengan doa khatam. Sementara itu, 22 orang anak yatim sekitar Kampung Tanah Jambu dan Salar petang kemarin menerima sumbangan semasa majlis khatam Al-Quran yang diadakan di Masjid Kampung Tanah Jambu. Sumbangan disampaikan oleh Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Seri Dewa, Meja Jana Bersara Datuk Seri Pahlawan Awang Haji Muhammad bin Haji Daud. Awangku Muhammad Hakim bin Pangirai, Muhammad Wakil Syarif